العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibuhu. Alhamdulillah, para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Penawar Bagi Hati karangan bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Makki. Kita masih lagi pada fasal yang pertama pada menyatakan mata. yakni fasal yang pertama pada menyatakan tentang penglihatan yang ada pada mata kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk syukur kepada Allah. Artinya kita gunakan penglihatan mata kita tu mengikut apa yang Allah Ta'ala jadikan penglihatan tersebut. Kerana apa? Kerana makna syukur tu ialah sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih, mengguna oleh seorang hamba di atas pemberian Allah Ta'ala ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa barang dijadikan perkara tersebut kerananya. Maka kerana itu mata kita ni satu daripada nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala bagi untuk idrak ilmu, untuk mendapat ilmu pengetahuan. Kalau seorang tu buta campur dengan pekak pula, maka terlepas dia daripada taklif, kerana tidak ada satu ruang untuk masuk ilmu. Maka kerana itu pemberian nikmat imdad, pertolongan daripada Allah ni terlalu banyak. Tetapi kerap kali Allah Ta'ala ulang dalam Quran 3 perkara.
Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran, 3 perkara ni besar, pertolongan besar daripada Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang menjadikan kamu, yang menghidupkan kita. Itu dia panggil nikmat ijad. Nikmat Tuhan buat kita daripada tak ada kepada ada, kemudian ada tu pula sebagai seorang manusia. Nah, tidak makhluk selain daripada manusia, tidak jadi seming ke, batu ke, pasir ke, nah, upuk ke, lembu kubai, itik, gajah rimau ke, tidak, tapi sebagai manusia. Yang mana manusia ni ialah satu-satunya makhluk Allah yang Allah Ta'ala muliakan kejadian dia. Walaqad karramna bani adama, demi sesungguhnya kami benar-benar memuliakan anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Setengah daripada kemuliaan anak cucu cicit Nabi Adam ni ialah kita tidak berjalan dengan perut, nah, kita berjalan dengan kaki. Kita berjalan menegak gini ke, nah, jarang sekali lah kita jumpa orang berjalan dengan perut sepuluh lembu kuba ke kat sini. Jarang. Ada, tapi nadir. Benda hak jarang berlaku supaya tidak berlaku lah. Nah, an-nadiru mawjuduhu kal ma'dum. Nah, kemudian nikmat yang besar lagi setelah mana dijadikan kita manusia, banyak, dia panggil nikmat imdad. Tetapi Allah Ta'ala petik 3 ni. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Dan Allah yang menjadikan, yakni yang merubahkan pada diri kamu sebagai manusia tu akan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Sebab itu saya kata ja'ala, nah, sayruratus syai', Tuhan rubah. Pendengaran kita masa kecil dulu tak boleh dengar yang jauh-jauh. Nah, penglihatan kita dulu tak boleh lihat yang jauh-jauh. Akal kita pun tidak boleh fikir perkara-perkara yang besar. Tetapi Tuhan jadikan dengan makna Tuhan rubah. Semakin lama semakin boleh mendengar, semakin lama semakin boleh melihat yang jauh, dan boleh mikir, masuk sekolah, belajar menulis, belajar baca. Nah, hikmahnya apa? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya kita gunakan penglihatan kita tu mengikut apakah penglihatan tu hikmahnya Tuhan jadikan dia. Nah, itu artinya syukur. Maka kerana itu kita mengaji tasawuf yang fardu ain ni ialah untuk jadi hamba yang syukur pada Allah. Nah, sambung lagi hari ininya, masih lagi dalam bab mata. Mata artinya naknya ialah penglihatan yang ada pada mata. Kata dianya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ninya riwayat Baihaqi dan Imam Muslim. Dia tak keluar takhrij hadis. Biasanya dia buat mari keluar hadis ni, riwayat siapa? Ada di belakang. Di muka surat belakang tu ada dia sebut, menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Al-Baihaqi daripada sanadnya bersambung daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya hadis ni hadis yang sahih. Nah, itu. Cuma Imam Muslim bersendirian meriwayatkan hadis ni. Tidak ada daripada Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini. Nah, jadi antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, kekuatan syarat sah di sisi Imam Muslim tu lebih ringan berbanding Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari syaratnya mesti rawi itu laqiyu wal mu'asarah atau wal mu'asirah. Nah, mesti syaratnya berjumpa serta sezaman. Nah, tapi kalau Imam Muslim syaratnya ialah sezaman sahaja. Nah, jumpa ke tak jumpa, nah, wallahu a'lam. Nah, sezaman
dikira boleh jadi berjumpa. Gitu. Jadi kuat hak Imam Bukhari lagi lah syarat sahihnya. Baik. Apa Nabi SAW sabda? Likulli bani adama. Terjemahan dia bawahnya, ada bagi tiap-tiap manusia itu. Anak Adam ni artinya manusia itulah. Kita semua ni termasuk anak Adam. Ada bagi kita ni, kata nabinya, hazzuhu, bahagiannya atau habuan atau sebab-sebab yang nak jadi kepada minaz zina, daripada zina. Jadi bagi kita anak Adam ni, kata Nabi, ada habuan atau sebab-sebab yang nak menyebabkan kita tu terjatuh di dalam zina. Itu kena ingat situ. Tu dah. Kalau kiranya zina hak dimaksud dengan zina pada hukum syarak ialah idkhalu zakarul wadih, itu ila farjin wadihatin, ataupun fi farjin wadihatin. Lebih kurang gitu tu. Maksud orang panggil zina, memasuk zakar yang wadih, yang jelas, ke dalam farak yang jelas. Itu dia panggil zina pada syarak. Artinya tenggelam hasyapah, tenggelam kepala zakar di dalam faraj yang jelas, maka dihukumkan zina kalau dia tu tidak berkahwin atau bukan hamba milik dia, yang tidak ada suami bagi hamba tersebut. Maka ketika tu dihukumkan seorang yang menenggelamkan hasyafah zakarnya di dalam faraj seorang perempuan. Faraj tu tak semestinya orang panggil faraj makna kemaluan depan saja, termasuk jugalah liwat, kerana asal faraj ni lubang. Dia kata saya tak masuk pun dalam tu ni, saya masuk ke belakang. Apung dia panggil zina juga. Zina juga. Baik. Hak tu orang panggil hak zina pada syarak. Ada pun hak ninya sebab-sebab bagi berlaku zina. Ada di kita anak Adam ni habuannya, sebab-sebab yang boleh membawa kepada kita tu berzina. Mana Lalu Nabi sabda lagi, fal'ainani, maka bermula dua mata itu, tazniyani, berzina, yakni sebab bagi berzina. Gitu itu dia panggil isna' majaz, dia panggil dah sandar secara pinjaman. Kecek tu orang panggil isna' majaz. Mata berzina lagu mana? Ambil mata buhala farak ke mana? Dak sini. Bukan makna tu dah. Apa tu? Sebab dia panggil. Sebab bagi berzina keduanya, kedua mata. Tu. Lagu mana berzina kedua mata? Yakni sebab bagi berzina kedua mata, wazinahuma, dan bermula zina keduanya, kedua mata, yakni kedua penglihatan mata. Tu an-nazaru ialah memandang, iaitu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Nabi cakap tu an-nazaru, pendek gitu je, melihat. Melihat ke apa? Lepas tu tak boleh melihat lah. Ada dia panggil siyakul kalam ni maklum, memandang kepada barang yang tiada harus dipandang, yakni melihat kepada perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Itu dah, itu jadi sebab bagi berlaku zina. Tengok Nabi wak mula dengan habuan yang ada di tubuh kita manusia, sebab bagi berlakunya zina ialah dengan pandangan mata. Itu
Jarang kita jumpa dalam televisyen ke berita ke sak khabar ke orang buta merogoh. Jarang kalau jumpa tak ada jumpa lagi di sini. Orang buta merogoh ada biasa dengar dah? Tak biasa dengar lagi dah. Ini rogoh guano dia sendiri pun tak nampak. Dia ingat ke kopek rupa-rupa pohonnya dek sini, buahnya. Dia sendiri pun tak nampak. Tak ada boleh jadinya orang buta ni berzina. Payuh lah kalau ada pun payuh, bukan tak ada rasa. Sebab punca besar boleh berzina ni ialah daripada pandangan mata kita tengok tu. Orang tua-tua kata daripada mata jatuh ke hati. Kalau hak ikut dalam Qurannya dak, daripada mata tu jatuh konek selalu dah. Jatuh ke kemaluan selalu dah. Bila mata tak jaga tengok benda haram, hak dalam tu pun aktif naiknya selalu dah. Maka sebab tu Tuhan kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kempenlah, iklanlah, ceramahlah, beritahulah kepada orang mukmin tu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejam mata daripada melihat perkara yang haram, jaga kemaluan dia. Itu. Jadi kalau tak pejam mata, kemaluan payah nak jaga. Payah nak jaga. Sebab mata tu liar duk tengok. Tengok. Pahala ni enggak. Perbuatan zina ni jadi serupa dengan main-main dah pula. Tu jadi serupa main-main. Sebab dia kata kalau nikah kat Allah payahnya, banyak tanggungjawab gitu gini. Jadi dia faham kata hidup ni nak puas nafsu kemaluan, nafsu syahwat kemaluan dia saja. Berarti manusia ni tarafnya standard, setara dengan bahaim, setara dengan menata, gitu kan? Menata ada akad nikah ke apa? Gola baiwah, lembu jantan, lembu tina ni belaki bini dah kita buat baiwah. Tak ada. Dia nak wakah siapa, dia nak gomo siapa, tak ada kira. Lepas puas habis lah. Kalau setakat tu saja manusia, dia reti orang panggil bila kerah juga nak lembek, kena cari orang tena. Lepas tu habis situ sudah. Tak ada beza dengan menatang kalau gitu nasihat ni. Jadi kalau kita rasa kita setara dengan menatang, standard lembu kobar saja kita, katanya Imam Ghazali lah kita, Kimia Sa'adah, maka bersungguh-sungguh namun dia kata cari kesedapan, kepuasan yang dirasai puas oleh puak menatang. Sebab mu dengan menatang sama level. Tu bukan dia suruh dah, dia panggil wak menganjing. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila mu tak malu gapo sekara, buat gapo mu nak buat. Kalau mu rasa mu tak malu sebagai manusia, Tuhan buat mu, tapi tak rasa supaya menatal lembu je kita. Buat supaya lembu, tak apa. Tak apa ke? Tak apa. Akhirat esok temu buku arwah lah. Itu maksud kita. Jadi kita ni tidak lembu kobar, manusia. Maka manusia naik martabat kemanusiaannya apabila mengikut undang-undang yang diturun oleh Allah Ta'ala. Lagu mana? Dah ada nafsu laka for kita ni. Kalau tak ada nafsu tu tidak salim, dia panggil tak sejahtera tu. Ataupun ada tapi terbalik, hak jatuh berakhir ke jatuh. Ni pun ada juga lah ni. Hak tina berakhir ke tina. Hak tu tak sejahtera tu dia panggil. Sungsang. Ada juga bukannya jatuh dengan jatuh, tina dengan tina, dengan menatang pun dia telia boleh. Hak tu berat tu, nafsu kuda berapa tak tahu tu. Hak tu berat tu, tidak salim, tidak sejahtera. Galiknya kita ni tu hawi nafsu ada belaka. Nak kau orang tina nak kau orang jatuh. Pas lagu mana caranya? Tak kena kerak buah. Jangan duk kerak buah.
Caranya kalau kita mampu nikah. Itu hak jalan yang digaris oleh syarak. Itu dah. Habis. Jadi Nabi wak mula dengan mata sebab apa? Sebab mata ni habuai besar untuk berlakunya zina. Maka sebab tu Nabi kata wazina huma, dan bermula sebab bagi berzina diri seorang dengan kedua matanya, an-nazaru, ialah memandang kepada barang yang tiada harus dipandang, iaitu melihat kepada perempuan yang ajnabiyah. Melihat pada perempuan yang ajnabiyah, artinya perempuan yang sah nikah dengan dia, bukan bini dia. Itu. Nah, adapun perempuan yang mahram, ibu dia, adik-beradik perempuan dia, itu hak haram nikah dengan dia. Maka hak ketika tu pun tak boleh tengok perkara yang aurah dia tu. Sehingga kalau boleh mari syahwat keinginan, tu haram juga kita tengok. Tapi hak tu payahlah sikit nak jatuh ke orang panggil berlaku zina bagi orang punya nafsu yang sejahtera. Melainkan nafsu dia tu tak boleh nak kawal, jahat benar. Siapa ke rogu cucu, rogu anak ada, maksudnya sok banyak gitu. Pucuknya ke apa? Mata tidak jaga. Tu mata tak jaga. Baik. Kemudian lagi Nabi SAW sabda lagi, wal yadani, maka bermula dua tangan itu. Wal yadani, dan bermula kedua tangan itu, tazniyani, berzina, yakni sebab bagi berzina kedua tangannya, kedua tangan anak Adam. Lagu mana berzina, yakni sebab bagi berzina kedua tangan, wazina huma, dan bermula zina, yakni dan bermula sebab berzina seorang anak Adam dengan kedua tangannya, al-batshu, ialah menampar, yakni menyentuh, menjamuh, gagal kata panggil, menampar akan yang dilarang, menamparnya. Nak tapa, ingat ke tapa gini tak jadi tu ni. Menamparnya maknanya setuh lah, jamuh, gosok-gosok, rabo kalau kita kat bahasa lain, rabo. Kalau Kelantan panggil gagah ni. Gagah, rabo. Dak zina lagi. Kalau kena rigat pun tak kena hukum hudud, engkau tak masuk lagi hasyapah dalam farak tu. Baru muqaddimah bagi zina je baru. Tapi dia gila, lama-lama duduk gosok, duduk gagah, duduk setuh gi mari, ayah jadi itu. Maka sebab tu syaraknya dia tak tegah zina. Tengok dalam Quran tak ada ayat kata wala tazni, jangan kamu berzina, tak ada. Betul? Hak ada dalam Quran wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir zina tu tak boleh dah, haram dah. Maknanya tengok tak boleh, setuh gagal tak boleh. Bah kita lah ni wak mudah. Anak tina tu bik dengan jatah dia tak berlaki bini lagi. Tengok hok jatah pakai kereta mahal ke apa. Tak apalah tu, gila tu bik. Elok pula. Bagi green light, bagi lesen pula. Jangan kahwin lagi. Kenal hati budi dulu. Ya. Ni mau pok bengong dia bang. Nak kenal hati budi ke mana kalau dak nikah. Dia tak boleh kenal lagi. Tak seduk pelawak lah. Ya selagi mana dak aku terima nikahnya sah, tak kenal. Sebab hak sebelum nikah ni comel belaka. Itu ni comel belaka. Dia sengih pun comel, dia jerit pun comel, dia ketuk pun bau sedap. Dia comel belaka. Baru duduk sekali lepas nikah tu baru kenal
lagu ni nah. Hak jatuh pun baru kenal hak tina pun baru kenal hak jatuh. Bila? Lepas nikah. Jadi sebab tu nah. Tu. Cinta tu memanglah sebelum kahwin. Dah. Ambo kurang setuju sikit kalau kata cinta selepas kahwin. Oh, cinta selepas kahwin maknanya nak nikah tu tak ada cinta gapo ke mana? Nah, cinta ni maknanya mailul qalb, cenderung hati kita nak kau retina ni. Tu ada dah sebelum nak nikah tu. Kau nak nikah tak khabar gapo, ikutlah siapa pun bini saya gitu ke? Dah, ya ada dah. Hak betulnya cinta tu dipupuk selepas nikah. Hak tu hak betul. Nah, jangan kata cinta selepas kahwin. Ada geduk. Duk pahal kata cinta ni selepas kahwin. Sebelum kahwin langsung tak boleh tengok orang tina ke apa-apa. Redha siapa bini dia. Ada di Mesir berlaku. Nah, kononnya cinta Islamik lah ni. Ada akhwat ni perempuan. Takdim satu orang ustaz supaya jadi suami dia lah. Nah, ustaz tu orang tak usah tengok orang tina. Astagfirullah. Ni orang tina nak jadi bini lah ke mana? Tak apa, saya redha. Saya terima je bagaimana isteri saya. Buat akad nikah esok cerai dah. Apa? Oh, dah tak tengok, mana boleh. Nabi pun suruh tengok. Tengok muka, tapak tangan paling kurang. Nah? Tengok muka, tapak tangan. Paling kurang tengok, kena tengok. Jangan tengok habis patut tak boleh lah lagu tu. Mana tengok gambar ke. Nah, ataupun mari depan dengan ada mahram dia ke. Nah, mokpok dia ke, abang dia ke ada. Tengok. Tambah saya. Oh, berkenal weh. Cenderung. Itu dia panggil cinta. Nah, cinta sebelum kahwin. Lepas tu hak lepas kahwin. Hak lepas kahwin tu pupuk cinta. Tu. Ni dak pupuk dah sebelum nikah. Tak ada kemanisan dah lepas nikah. Dah itu ni. Oh, duk po belakang dah atas motor pergi mari. Nah, po duk bersanding dah dalam kereta gitu pergi mari. Siapa hak bagi lesen? Mopok juga. Atau yang nikah awal lah. Nah, kena hati budi dulu. Kena sungguh pas ke hotel. Nah, pas ke atas katil habis. Dia kata tak gosok-gosok je. Ayang ni. Syarak tegah tu gosok lah. Tengok. Nah, berkhaluah mana berdua-duaan. Kita guna berkhaluah. Ya, kalau berkhaluah ni berseorangan diri. Itu sebenarnya khaluah ni mana berseorangan dengan diri. Tapi kita ni khaluah berdua-dua dua-dua tak panggil khaluah dah. Jadi tiga dah. Mana seekor lagi menata setan duduk tengah-tengah tu. Nah, ya khaluah ni duduk seorang diri. Itu khaluah. Nah, dipelak sikitlah. Ditangkap khaluah. Duduk seorang-seorang pun kena takak juga. Itu bukan maksud gitulah. Bahasa kita jadi uruf berkhaluah jadi dua orang. Padahal dua orang tak khaluah dah. Nah, tu habis. Jadi sebab tu syarat tegah hampir wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Tu dia kata wala tazni, jangan kalian berzina, jangan engkau berzina, jangan. Bukan. Kenapa? Karena an-nahyu 'anil qurbi ablagu minan nahyi 'anil fi'li. Gitu. Tegah daripada menghampiri itu lebih dalam maknanya berbanding tegah daripada perbuat. Itu tanda syarak ni saya pada kita umat. Tu hamba buat contoh sokmo seperti anak kita duk main tepi telaga buta. Nah, sebagai kita ibu bapa yang cerdik, kita tak akan larang anak begini. Awal jangan terjun dalam lubang telaga tu dah. Main kat tepi tu tak apalah. Itu ibu bapa bodoh. Nah, jangan terjun. Jangan terjun, dia duk buang dengan saya dia, peluk bunyi. Tak ada dah terjun jerak dah. Nah, tu tak cerdik. Ibu bapa cerdik. Jangan main tepi telaga tu awak. Jangan main tepi. Padahal tepi tak lemah. Tapi bimbang.
Tak kalau duduk main tepi lum masuk habis. Tu ibu bapa cerdik tu lagu tu. Ya. Jangan duk wi jopok, jangan duk wi dating tu baik, apa lagi duk belakang atas motor gi mari dalam kereta dua-dua. Jangan. Nampak dak terhedah panggil tok Qadi lalu dah. Akad nikah lalu serabut perut ku. Nah. Tu lagu tu. Tu baru ibu bapa cerdik. Nah. Ibu bapa cerdik. Pas kita ni kadang-kadangnya mikir ke dunia dulu. Nah. Jangan nikah lagi, cari dulu rumah, cari dulu hijau. Tak betul tu cara lagu tu. Mikir lagu tu tak betul. Bila nikah tu adalah rezekinya. Ada rezeki bini, rezeki anak. Jangan duk bimbang dengan syok dengan rezeki tu. Janji daripada Allah Ta'ala. Syok janji rezeki Allah Ta'ala salah satu daripada asbabur riddah. Sebab-sebab jadi murtad. Itu. Baik. Dan tengok. Warijlani, dan kedua kaki kita manusia ni tazniyani, berzina kedua-duanya. Yang ni apa? Sebab bagi diri seorang anak Adam tu berzina. Itu maknanya. Lagu mana jadi sebab bagi berzina seorang anak Adam dengan dua kakinya? Wazinahuma, dan bermula zina keduanya kedua kaki. Ini bermula sebab bagi berzina anak Adam dengan kedua kakinya ialah al-mashyu, ialah berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya kepada tempat. Tengok duk berjalan lagi. Tuhan ni kita kena jaga ni anak kita, anak-anak kita masing-masing. Ni payah ni. Anak sekolah ke gapo, Allah duduk asrama kita tak tahu, duduk belakang kita duk buat gapo kerja. Maka sebab tu kecil-kecilnya kena wi faham agama kuat dah. Supaya lepas dah orang panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, qu ay wiqayah, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan peliharalah ahli keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Sahabat kita tanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lagu mana nak jaga daripada kena bakaran api neraka? Jawabnya Ibnu Abbas, faqihuhum fiddin, beri faham diri kamu dan mereka itu ahli keluarga kamu dengan agama. Wi faham agama. Wi agama dia tu masuk dalam hati dia. Nak wi faham agama ni kena mengajar tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu orang panggil maksud faham agama. Bukan hak solat saja, kai tudung, hak tu hak zahir saja. Wi faham. Kita berhenti sekejap dah. Allah Akbar, Allah. Syahadu an la ilaha
أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, wal famu yazni, dan bermula-mula itu berzina ia mulut, yakni sebab bagi berzina kepada seorang hamba dengan sebab mulut tersebut. Mana? Wazinahu, dan bermula zinanya, zina mulut, yakni bermula sebab bagi seorang tu berzina dengan sebab mulutnya ialah mengkucuk. At-takbilu ialah mengkucuk, ciumlah, tokok orang Kelantan panggil, mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Cium, tokok, nah, tu tak berzina lagi, tak berzina lagi, sebab tak masuk lagi hasyapah zakat dalam farak tu. Tapi dengan sebab cium tu, tokok tu lah, nah, sebab bagi berlakunya zina. Sama ada laki-laki atau perempuan tak ada kira. Nah, laki-laki dengan laki-laki, pelik sungguh. Nah, tu. Sebab tu ada orang panggil satu perbahasa khusus. Nah, dalam kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani tentang apa hukum kita memandang kepada amrah. Amrah ni budak-budak laki-laki yang belum tumbuh bulu ari-ari. Maka kulit dia tu syibih dengan perempuan. Nah, maka setengah ulama mengharamkan, tak boleh. Sebab apa? Sebab takut berlaku perkara yang keji. Mana tak ada? Cium ke, tokok ke, hingga-hingga berlaku liwat. Tu hak jadi perbuatan sodomi tu. Nah, perbuatan laki-laki sama laki-laki. Ni gak di asrama ke apa ni payah weh. Nah, payah. Nah, kalau di pondok hamba warning dah. Kalau berlaku perbuatan lagu tu, nah, sebelum buai tu katok dulu. Nah, tu ni. Katok dulu. Nah, tak kira lah. Biar orang panggil pengacara. Kalau kita buai saja, dia tak lekat ajaran. Takut pergi buat ke orang lain pula. Nah, baik. Wal qalbu, dan bermula hati itu, jantung tu. Nah, bermula hati itu, jantung itu, yahummu wa yusaddiqu zalika al-farju au yukadzibuhu. Yahummu maknanya berkehendak atau waham, mana hemoh, bercita-cita, berkehendak ia hati, dan mencita-cita ia hati, yakni akan perbuatan zina. Bila tengok pak hati pun teringat, nah, sedap ni,
tak puas hati weh, tengok saja, tak puas hati weh, sentuh saja, tak puas hati weh, cium saja. Lepas tu nak lebih lagi, nak lagi. Tengok hati ni. Kalau gitu dan dan membenarkan akan yang demikian itu, demikian cita-cita hati oleh faraj. Lagu mana? Ini taswir pada kata membenar akan demikian cita-cita hati itu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia faraj akan zina itu. Maka farak inilah yang membenar atau yang mendustakan apa yang diingin, yang diwaham atau yang dihemoh, yang dicita-citakan oleh hati seorang untuk berzina, atau mendustakan ia farak akan dia akan hati, au yukadzibuhu, atau mendustalah ia faraj akan dia akan hati. Lagu mana mendusta oleh farak akan hati? Ini taswir pada kata mendusta, dengan bahawa tertegah ia faraj daripada zina. Jadi kembalinya kepada kekuatan iman seorang itu sendirilah. Lagu mana orang panggil dia nak mengatasi masalah keinginan syahwat dia nak zina tadi. Kalau dia duk khayal, duk nak, lalu farak dia pun pergi buat perkara hak dia nak, maka dia panggil faraknya membenarkan apa yang dicita-cita, yang diingin oleh hati. Kalau dia duk nak, kemudiannya dia pun tahan. Ataupun cari cara yang dibenarkan oleh syarak, iaitu nikah, bining, kahwin. Maka tu dia panggil dia dapat mengatasi keinginan nafsu dia. Lagu mana kita nak tahu hak nafsu dengan hak syaitan ni? Khatir kalau hak bahasa lintasan hati nafsaniyah, hak bahasa nafsu syahwat kita, dia seperti budak-budak yang gelepar nak sesuatu barang permainan hak dia nak. Cuba tengok anak-anak kita kan, kalau dia nak apa hak dia nak, tak kira lah mene ke makanne ke, dia nak juga nak beli juga, tak kira abah kena beli, kayak gitu kan. Maka kalau hati kita tu nak zina tu seperti tu, cepat nak, itu nafsu. Itu nafsu. Tapi kalau orang panggil dia mari telitah lah, kalau zina ke sedap, dia marilah gitu, tak ada kata nak paksa, tak ada. Itu dia panggil khatir syaitaniyah, lintasan daripada syaitan. Kalau kita lawan, astagfirullahalazim, dia ubah pula, nak buat benda lain pula. Sebab syaitan ni dia tak penting maksiat mana hak kita buat, dia yang pentingnya kita jatuh kufur dengan maksiat yang kita buat. Itu tak zina kau curi, tak curi kau ngopak, tak ngopak kau ikutlah apa saja, yang penting kita tu jatuh kufur dengan maksiat yang kita buat. Itu dia panggil khatir syaitaniyah. Tapi kalau khatir nafsaniyah, dia tak gitu, dia seolah-olah seperti memaksa, tak kira, cepat, tak tahan dah ni. Itu dia panggil khatir lintasan daripada nafsu. Itu dah. Itu. Habis itu. Maka sebenar-benar musuh tu ialah nafsu kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh bagi kamu itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Hak tu hak sebenar musuh. Hak itulah hak kita kena mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, lawan orang panggil nafsu. Kena lawan, dia mari lawan. Tak mampu kahwin, puasa. Dalam hadis sebut gitu kan. Tak mampu kahwin, kita puasa. Jadi kalau tak mampu puasa juga, lagu mana? Istighal, buat bersibuk dengan perkara-perkara
yang boleh melupakan kita kepada keinginan nafsu tadi. Karena al-mashghul la yushghal. Orang yang bersibuk tu tidak boleh disibukkan lagi. Tu cara dia. Kalau kita mampu kahwin, Nabi suruh kita kahwin. Tapi kadang-kadang kita ni tak ada duit nak kahwin, tak buat persiapan, tak bersiap, tak sedia. Hak bawah tu duk keras sama, tapi tak bersiap, tak ada persiapan, tak ada persediaan. Lepas tu Nabi suruh puasa, tak mampu lagi kan? Tak boleh juga puasa. Kalau gitu kita bersibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang boleh melupakan kita dengan zina tadi. Tu cara dia. Kenapa? Kerana al-mashghul la yushghal. Orang bersibuk tidak akan disibukkan lagi. Sibuk menego, kau sibuk cari piti, tak ada nak mikir weh. Benda lagu tu. Tak ada nak mikir. Tapi kalau kita duduk saja, duduk sore, sudah. Sebab tu kalau tak ada arah sangatlah. Nak berzina ni dalam hati nak kecil, pergi jumpa orang tina tu gigi. Kita pergi jumpa dengan orang ramai, jumpa dengan saing-saing ke, lepok kedai ke. Tengok muka orang tu, muka orang ni saing-saing kita. Malu aku ni kalau aku buat kerja tak baik ni. Malu dengan manusia tu teh dah. Orang yang tak malu dengan manusia, ia tak malu dengan Allah. Tu malu dulu dengan manusia. Jahat ni memang ada belaka. Tak kira siapa, termasuk dengan hamba sendiri. Kalau Allah buka aib gak, jangan kata nak mari mengajar. Nak tubik semaya jemaah pun malu. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala bersifat dengan as-sattar, yang maha menutupi aib, maka kerana tu kita tak nampak aib sesama kita ni, tutup. Tuhan tutup, maka kita pun wajib tutup. Jangan kita duduk dedah-dedah aib kita kepada orang. Jangan duduk cerita saya ni begini, jangan. Apa tu? Dosa hak kita nak buat, cita-cita nak buat, kita mari ingat, kalulah manusia tahu, malu aku ni. Tak apa dah. Nak buat, moga hati kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang hati yang ma'rifahnya dengan Allah Ta'ala kuat, tak perlu manusia, kerana dia yakin bahawasanya dia senantiasa di dalam penyaksian Allah. Allah sendiri menyaksi dia. Walaupun tak ada kamera ke, tak ada video ke, orang ambil rakam ke apa, tak apalah, tapi Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala lihat dah. Allah Ta'ala saksi dah. Allah Ta'ala saksi. Tak malu ke kita? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha amat mengetahui dengan secara halusi dengan apa yang kita kerjakan. Itu. Kalau orang tu yakin Allah Ta'ala tinggi, hak tu pun padan dah untuk tertegah diri dia daripada mengikuti syahwat, keinginan nafsu dia. Tapi bagi kita orang hak lemah ni lah, kita ni lemah. Dalil lemahnya tengok, kalau duduk sore semaya sunat, tak semaya. Kalau duduk sore baca dah al-mulk sebelum nak tidur, tak baca dah. Sebab tu kita pun pakat baca ramai-ramai, mari sejik baru semaya sunat. Lemah kita kalau duduk sore ni. Ramai-ramai berasa gagah sikit, makan sore pun tak selera, makan ramai-ramai selera sikit lagu tu kita ni. Jadi berakhir ramai-ramai baru segar. Tu. Jadi kalau ada orang dekat, malu kalah orang tahu kita. Jadi duduk ramai-ramai, boleh jadi kita tu terhindar daripada perbuatan yang ditegur oleh Allah Ta'ala seumpama zina ni. Itu habis. Kemudian katanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mencerita akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Al-Baihaqi dalam Sunan Baihaqi. Riwayat sanad tersebut bersambung daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketua bagi ahli suffah, ketua bagi pelajar-pelajar yang mengaji di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama dia Abdurrahman atau Abdullah. Dia sendiri terlupa nama dia Abdullah ke Abdurrahman itu ni. Sebab dia terlalu suka dengan gelaran tasmiyah yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah.
lewat masuk Islamnya. Tetapi orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai semangat kepada kita orang nak mengaji. Jangan kata saya tua dah. Dah. Abu Hurairah ni lewat masuk Islam, bukan di kalangan orang yang awal-awal masuk Islam. Tapi dia ni nombor satu sekali paling banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia bersungguh mengaji dengan Nabi. Dan ada pada hadis ini mana ada pengertian, pengajaran pada hadis ini, ada dilalah panggil wa fil hadisi dilalatun, gitu. Dan ada pada hadis ini pengertian, pengajaran yang menunjuki di atas bahawasanya hal wa sya'an, tak ada rajak mana-mana, asal bagi zina, humbi bagi zina. Asal bagi zina, humbi bagi sebab yang paling utama, itu makna asal. Humbi ataupun sebab yang paling utama bagi berzina faraj itu ialah dua mata. Ianya apa? Ialah dengan sebab tidak menjaga penglihatan yang ada pada dua mata. Sebab Nabi mula dengan wal ainani tazniyani, bermula mata itu berzina kedua-duanya, yakni sebab bagi berzina seorang itu ialah dengan kedua-dua matanya. Itu Nabi mula dengan mata dulu, habis situ. Kemudian kita sambung semula pula, dan hendaklah ni makna wajiblah dan hendaklah yakni wajiblah menilai, yakni fikir, tafakkur oleh engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia segala anggota, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi segala anggota. Jadi pas ni dia suruh kita tafakkur, mikir, kerana mikir juga adalah satu ibadat. Tafakkarus sa'ah ataupun al-fikru nisful ibadah, berfikir itu separuh daripada ibadat. Terfikir tangan kita ni nak buat hijau gapo, lepas tu kalau kita buat hijau ni, apakah pula pekerjaan yang akan mengenai di atas dua tangan kita. Itulah gitu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.